di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023 dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 pada 10 pagi hingga 12 tengah hari di TV1 dan saluran berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Medani anda bersama saya Carol Hafiz Yunus untuk langsung dari Parlimen, dan hari ini merupakan minggu terakhir untuk mesyuarat khas berkenaan dengan pembentangan kajian separuh penggal RMK ke-12 juga dirujuk sebagai KSP RMK ke-12 yang telah pun dibentangkan 2 minggu lalu, dan pada minggu lalu pada Selasa telah pun diluluskan di peringkat Dewan Rakyat selepas digulung oleh Yang Amat Berhormat Tambun, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada petang Selasa, dan pada Rabu sudah pun bermula sesi perbahasan di Dewan Negara, dan hari ini berbaki, untuk minggu ini berbaki 2 hari saja lagi dan esok akan selesai untuk sesi perbahasan di Dewan Negara. Dan banyak perkara yang telah pun dibincangkan di peringkat Dewan Rakyat, dan kali ini pembacaannya di Dewan Negara melihat kepada kesinambungan perbincangan sebelum dibawa kepada peringkat kelulusan dan juga kepada bacaan yang berikutnya. Untuk saya ingatkan dan juga mengimbas kembali beberapa fakta penting berkenaan dengan KSP RMK ke-12, iaitu penambahan shilling iaitu sebanyak 15 bilion menjadikan jumlah peruntukan secara keseluruhannya untuk RMK ke-12 yang berakhir pada 2025 ini iaitu sebanyak 415 bilion ringgit, di mana 1.5 bilion dialokasikan kepada kemiskinan tegar untuk pembasmiannya. Dan aspirasi yang ditetapkan iaitu ekonomi madani memperkasa rakyat dengan tema yang digunakan Malaysia mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Dan juga dalam sektor itu juga, dalam memperkokoh kemampanan, misalnya terdapat beberapa perkara penting iaitu 17 anjakan besar yang dijadikan sebagai garis panduan penting untuk memastikan bahawa segala dasar strategik, polisi dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan baik, dan juga beberapa perkara penting yang dilihat sebelum ini yang perlu dikaji semula sudah pun dibincangkan dan akan diperhalusi di peringkat Dewan Negara pada hari ini. Melihat kepada memperkukuh kemampanan, antara fokus utama di bawahnya terdapat kemampanan fiskal dan sistem kewangan, industri GHV berasaskan perahlian tenaga dan juga subsidi bersasar turut disenaraikan di bawah kepentingan utama, dan juga dalam sektor membangun masyarakat sejahtera, antaranya pembudayaan masyarakat madani, reformasi perlindungan sosial dan turut disebut sebagai pengukuhan keselamatan dan juga pertahanan negara. Dan juga dalam segmen mencapai negara berpendapatan tinggi, antara yang disebut berkenaan dengan industri GHV, nadir bumi dan pengukuhan jaringan pengangkutan awam dan juga ketersediaan bakat masa hadapan. Itu antara yang disebut dan juga diberi keutamaan dalam KSP RMK ke-12 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 2 minggu yang lalu di Dewan Rakyat. Dan pada hari ini juga kita akan melihat pelbagai perkara lagi, dan itu dalam 17 anjakan besar ini disokong oleh 71 strategi dan inisiatif utama. Sudah tentu kesemua ini perlu diperhalusi satu persatu sebelum diluluskan pada peringkat berikutnya, sebelum ianya diluluskan untuk menjadi perkara penting. Dan selain itu, sebelum kita teruskan ke Dewan Negara, anda boleh saksikan kami juga di saluran berita RTM, dan juga anda boleh tonton kami di pautan secara penstreaman langsung di laman web yang kami sediakan untuk anda. Dan untuk lebih mudah, anda boleh buat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih mudah dan tidak kira di mana anda berada. Itu antara pautan dan juga platform lain yang kami sediakan untuk anda untuk tontonan kami langsung dari Parlimen yang berbaki 2 hari sahaja lagi pada minggu ini. Hari ini di Dewan Negara, sekali lagi saya ulang kepada anda. Dan dalam 17 anjakan besar itu, kalau kita boleh lihat kembali antara perkara penting selain yang kita maklumkan 3 perkara berkenaan, antaranya adalah berkenaan dengan perundangan berkaitan rasuah, kemampanan fiskal dan sistem keuangan, industri HGV yang kita katakan berkenaan dengan peralihan tenaga. Kerana kalau kita melihat kepada sebelum dibentangkan KSP, ada beberapa perkara dan juga polisi penting, antaranya NETR, NIMP dan juga
konsep ekonomi madani dan juga pelaksanaan gaji progresif yang julung kalinya diperkenalkan dan juga akan dibincangkan pada peringkat seterusnya, dan ketika ini masih lagi berjalan dalam proses perbincangan untuk memastikan rakyat Malaysia dapat menikmati satu skim gaji yang berbeza daripada sebelum ini yang kita katakan dalam soal gaji minimum, tetapi kali ini kita bergerak kepada konsep gaji progresif yang turut dimuatkan dalam KSP RMK ke-12. Ini adalah satu perkara penting untuk melihat kepada perancangan pembangunan negara dalam tempoh jangka masa panjang. Sudah pun lepas 2 tahun yang pertama bermula tahun 2021 ke 2022 dan kini sudah memasuki 2023 di penghujung 2023. Sekarang ini bulan 9 dan menuju kepada Oktober, dan kita hanya berbaki 1 tahun hingga ke 2 tahun sahaja lagi untuk diselesaikan di bawah KSP RMK ke-12. Dan kalau kita melihat apa yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Tambun berkenaan dengan beberapa projek yang telah diluluskan sebelum ini namun masih lagi belum bermula, ianya akan dibatalkan serta-merta untuk melihat kepada keperluan lain yang perlu diisi, terutamanya soal pembasmian kemiskinan tegar, soal pendidikan, soal perkhidmatan digital dan banyak lagi perkara lain yang perlu disokong dan juga perlukan satu peruntukan yang besar untuk memastikan kesemua polisi dan juga dasar strategik yang dilaksanakan dapat dilaksanakan sebaiknya. Dan tentu pelbagai cabaran dan juga perkara-perkara yang perlu dilihat sebagai obstacle dengan izinnya ataupun menghalang kepada perkara ini. Jadi saya fikir Dewan Negara sudah pun bersedia untuk sesi perbahasan. Kita terus saja ke Dewan Negara. Hormat, Majlis mengangkat sumpah pada hari ini adalah selaras dengan peruntukan perkara 59/1 Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Mesyuarat 4/1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara serta mengikut jadual ke-6 Perlembagaan Persekutuan. Dengan hormatnya, saya menjemput ahli yang berhormat berikut untuk mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Velpari, anak lelaki Sami Velu. Saya, Velpari, anak lelaki Tun Sami Velu, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan mengumpulkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagannya. Mengalu-alukan pelantikan seorang ahli Dewan Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya merapat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan inayahnya juga dapat kita bersama-sama dalam majlis angkat sumpah senatar baru pada hari ini. Tahniah kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Velpari, anak lelaki Tun Sami Velu.
Selamat kembali ke Dewan. Yang telah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa mula 2 September 2023 hingga 1 September 2026. Ini adalah lantikan untuk penggal kedua dan saya mengalu-alukan perbahasan beliau di dalam sidang Dewan yang akan datang. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan Negara dan hadirin yang saya hormati sekalian. Parlimen sebagai badan perundangan adalah satu daripada 3 cabang yang melaksanakan kehendak Perlembagaan Persekutuan. Dan Dewan Negara yang mulia ini berperanan sebagai badan simak dan imbang bukan saja kepada badan eksekutif tetapi juga kepada Dewan Rakyat. Sidang urusan Mesyuarat Khas Dewan Negara pada kali ini telah menerima pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi pada 20 September yang lalu setelah ianya dilulus di Dewan Rakyat. Sehingga hari Khamis yang lepas, seramai 44 orang ahli yang berhormat, Dewan Negara ini telah meluaskan lagi skop perbahasan oleh ahli Parlimen Dewan Rakyat di dalam pelbagai isu yang berkaitan ekonomi negara, kos sara hidup, serta kualiti kehidupan rakyat Malaysia, serta isu perumahan, pendidikan, ekonomi dan lain lagi secara konstruktif dan mendapat liputan media yang baik. Perbahasan ahli yang berhormat Dewan Negara seharusnya lebih berkualiti dan tidak dipengaruhi oleh apa-apa keadaan politik semasa. Untuk sidang yang akan datang, saya mengalu-alukan sumbangan perbahasan yang intelektual, konstruktif daripada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Belfari, anak lelaki Samir Belu. Akhir kata, selamat menjalankan tugas kepada beliau. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan atas usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 2023-2025 yang amat berhormat Perdana Menteri, giliran Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab. Ahli-ahli yang berhormat, seperti yang sedia maklum, hari ini bermula giliran Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab ke atas perbahasan usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2023 ke 2025. Hanya 2 hari diperuntukkan untuk giliran Menteri menjawab sebelum usul ini diputuskan. Sebelum saya memanggil Menteri untuk menjawab, merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 11/5, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara, saya hendak menetapkan bahawa Majlis Dewan Negara hari ini tidak akan ditangguhkan hingga selesai giliran Kementerian Kesihatan nombor 14 dalam sinarai, susunan giliran Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab, dan selepas itu Majlis Mesyuarat ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Selasa 26 September 2023. Dengan itu juga saya ingin menyebut Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mohtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hal ehwal agama untuk memula menjawab. Masa diberi adalah selama 30 minit. Sila, Yang Berhormat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua yang
Saya memulakan ucapan penggulungan perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ataupun KSP Rancangan Malaysia ke-12 ini dengan mengajak seluruh ahli yang berhormat yang berada dalam Dewan yang mulia ini untuk bersama-sama kita merenung firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-164. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, yakni keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat senator yang telah membahaskan isu-isu di bawah hal ehwal agama sepanjang tempoh perbahasan KSP RM ke-12 pada kali ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 3 ahli yang berhormat telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama, termasuklah Yang Berhormat Senator Datin Hajah Ros Suryati binti Alang, Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Mat Ramli dan Yang Berhormat Senator Tuan Musaddaq bin Ahmad. Tersi Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator Datin Hajah Ros Suryati binti Alang telah membangkitkan isu berapa lamakah tempoh kajian serta pelaksanaan untuk kerajaan membawa akta halal untuk menaikkan taraf industri halal Malaysia di mata dunia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada masa ini jumlah keseluruhan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia ataupun SPHM bagi semua kategori industri ialah 8,272 syarikat. Manakala PKS yang mempunyai sijil adalah sebanyak 7,306 syarikat, iaitu 88.32% daripada keseluruhan pemegang sijil yang aktif. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, 3,270 syarikat iaitu 39.53% merupakan pemegang sijil kategori syarikat Bumi Putera. Kerajaan menyambut baik cadangan untuk mewujudkan Akta Halal Malaysia. Namun berhubung dengan penggubalan suatu akta khusus berkaitan halal, perkara ini memerlukan kepada penelitian terhadap pelbagai undang-undang yang sedang berkuat kuasa, sama ada undang-undang persekutuan atau negeri, bagi memastikan pelaksanaannya adalah selaras dengan peruntukan perlembagaan dan undang-undang sedia ada. Buat masa ini, kerajaan berpandangan bahawa penggunaan undang-undang sedia ada seperti Akta Perihal Dagangan 2011 dan undang-undang subsidiari di bawahnya, iaitu Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 dan Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011 serta enactment di negeri-negeri masih relevan dan memenuhi kehendak dan keperluan semasa. Yang Berhormat Senator Tuan Musaddaq bin Ahmad telah membangkitkan 3 isu, iaitu yang pertama, Yang Berhormat mahu kerajaan lebih tegas dengan isu pelajar tahfiz yang dijemput ke konsert yang mempamerkan aksi tidak senonoh para artis dan tidak seharusnya mereka dilibatkan dengan perkara demikian. Malah bukan mereka sahaja, budaya hedonisme perlu dihindari. Yang kedua, Yang Berhormat ingin tahu apakah visi utama
dengan pembangunan tahfiz negara. Sasaran yang jelas harus diletakkan supaya sekurang-kurangnya negara dapat melahirkan 30% para hufaz daripada golongan muda dan remaja dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan isu yang ketiga, yang berhormat ingin tahu, sebelum ini kerajaan ada menyasarkan untuk melahirkan 250,000 tahfiz. Sejauh manakah ianya sudah tercapai? Tan Sri Yang di-Pertua, sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, isu yang dinyatakan ini telah diberi teguran di dalam kenyataan media saya bertarikh 30 Ogos 2023 yang lalu. Saya ingin menegaskan bahawa semua pihak perlu berhati-hati dan menjaga sensitiviti agama, adab serta adat ketimuran dalam menganjurkan sebarang program. Penganjuran program juga perlu mengambil kira kesesuaian pengisian dan penuntunnya termasuk pelajar tahfiz serta memastikan mengikut garis panduan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa MKI kali ke-68 yang bersidang pada 12 April 2005. Garis panduan hiburan dalam Islam yang telah menegaskan bahawa yang pertama, sebarang bentuk hiburan tidak boleh bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, hiburan dalam bentuk menghina, menjatuhkan maruah atau membuka aib seseorang adalah ditegah di dalam Islam. Yang ketiga, hiburan yang menyerupai agama lain dari sudut pegangan ataupun ibadah, mereka adalah dilarang sama sekali. Dan yang keempat, hiburan yang tidak mendatangkan faedah sama sekali, maka ia juga dilarang di dalam agama Islam. Berhubung dengan pembangunan tahfiz, kerajaan telah memperkenalkan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara ataupun singkatannya DPTN yang mengandungi 20 strategi dan 32 inisiatif yang berpandukan kepada 5 teras dalam usaha memastikan murid tahfiz mendapat pendidikan yang terbaik. Sehubungan itu, Pelan Tindakan DPTN 2.0 telah dibangunkan sebagai dokumen rujukan dalam memperkasa pendidikan tahfiz dalam tempoh 5 tahun bermula 2021 sehingga 2025. Secara umumnya, Pelan Tindakan DPTN 2.0 meliputi 5 teras, iaitu memantapkan undang-undang dan penguatkuasaan, mewujudkan model institusi tahfiz, mewujudkan kurikulum pendidikan tahfiz yang sesuai, memperkasakan tadbir urus institusi tahfiz, dan yang kelima, mewujudkan sistem pengiktirafan dan pensijilan bagi institusi tahfiz. Bagi melaksanakan 5 teras ini, pelbagai strategi telah dirangka dan sedang dilaksanakan. Antaranya bekerjasama dengan pelbagai pihak seperti pihak berkuasa agama negeri, singkatannya PBAN, KPM, KPT, KSM dan KPLB, menerusi pelbagai inisiatif untuk melebarkan peluang lepasan tahfiz di peringkat pengajian tinggi, seterusnya meningkatkan kemampuan bersaing dalam pasaran kerjaya nanti. Tan Sri Yang di-Pertua, selain itu, mewujudkan kurikulum pendidikan tahfiz yang sesuai dengan pendidikan arus perdana dengan menyasarkan jaminan kualiti lepasan tahfiz yang seimbang dari sudut ilmu tahfiz dan juga akademik agar tidak tercicir daripada pendidikan arus perdana. Untuk mencapai sasaran melahirkan hufaz daripada golongan muda dan remaja, JAKIM, KPM dan PBAN sentiasa berusaha menggalakkan pemakaian kurikulum arus perdana di institusi tahfiz swasta dan mengadakan perbincangan bersama persatuan-persatuan tahfiz serta agensi kerajaan lain bagi memastikan hasrat tersebut tercapai. Kerajaan sentiasa komited melaksanakan strategi dalam usaha memperkasakan mutu pendidikan tahfiz selaras dengan Pelan Tindakan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara atau DPTN bagi melahirkan hufaz yang berkualiti dan dapat menyumbang kepada usaha membangun Malaysia Madani. Tambahan pula,
JAKIM mendapat kerjasama yang sangat erat daripada agensi-agensi lain yang berkaitan seperti KPM, KPT, MARA, pihak berkuasa agama negeri serta persatuan tahfiz dalam menggembeling idea dan juga tenaga untuk membentuk dasar serta melaksanakan tindakan bersepadu bagi melahirkan hufaz yang hebat yang dapat menyumbang kepada masyarakat dan juga negara. Berdasarkan data Darul Quran, JAKIM seramai 10,675 graduan hufaz telah dilahirkan dan 2,102 orang daripadanya adalah hufaz profesional daripada 8 buah institusi pengajian tinggi IPT. Dengan usaha berterusan dan kerjasama daripada pelbagai pihak, sasaran untuk melahirkan hufaz di negara ini akan tercapai. Tuan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Mat Ramli mencadangkan untuk menjadikan tanah wakaf lebih bermanfaat kerana kita mempunyai aset tanah wakaf yang besar. 16% tanah wakaf ini masih belum dibangunkan setakat ini. Negara perlu mencontohi Singapura dan Johor, iaitu membangunkan tanah wakaf dengan membina hospital dan keuntungan dapat dimanfaatkan oleh golongan asnaf dan orang-orang miskin. Yang Berhormat juga turut mencadangkan kaedah kewangan moden perlu diterap dalam pembangunan tanah wakaf seperti pendekatan sukuk untuk meningkatkan keuntungan dalam pengurusan wakaf. Kerajaan Persekutuan perlu bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk membangunkan tanah wakaf sama ada dalam pembentukan rang undang-undang atau sebagainya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pembangunan tanah wakaf memang diberi perhatian oleh Kerajaan Persekutuan dan Majlis-Majlis Agama Islam Negeri-Negeri ataupun MAIN. Buktinya, sebanyak 84% keseluruhan tanah wakaf di seluruh negara telah dibangunkan. Ini termasuk 18 projek pembangunan yang telah dibangunkan oleh Jauhar di seluruh negara dalam RMK ke-9 hingga ke-12 seperti pembinaan Pangsapuri Wakaf An-Nur di Teluk Air Tawar Butterworth dan pembinaan Hotel Wakaf di Kuala Terengganu. Dalam pada itu, kesungguhan MAIN telah berjaya memanfaatkan tanah-tanah wakaf dengan pelbagai inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan. Antaranya, pembangunan Hospital Pakar IJN South di negeri Johor, salah satu projek wakaf berimpak tinggi yang akan dilaksanakan melalui inisiatif pihak swasta dengan kerjasama MAIN dan Yayasan Wakaf Malaysia. Aplikasi konsep wakaf muakkad dan pinjaman Qardul Hasan dalam projek ini akan menjimatkan kos faedah pinjaman yang akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui penyediaan takaful kesihatan percuma kepada golongan yang memerlukan. Malah MAIN yang lain turut giat melaksanakan pembangunan tanah wakaf seperti pembangunan pusat komuniti di Perlis, kompleks pendidikan Islam di Putrajaya dan Pahang serta pusat kesihatan komuniti di Melaka. Selain Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan pihak swasta yang berganding bahu membangunkan tanah wakaf, Suruhanjaya Security ataupun SC turut bersama-sama mempromosikan wakaf menerusi pasaran modal Islam dan melancarkan rangka kerja sukuk pelaburan mampan dan bertanggungjawab atau rangka kerja sukuk SRI yang mengiktiraf pembangunan wakaf sebagai projek yang layak untuk terbitan sukuk SRI. Tuan Sri Yang di-Pertua, sebelum saya menutup penggulungan perbahasan KSP... Betul, Tuan Sri, kalau boleh saya mencelah sedikit jawapan Menteri. Terima kasih Menteri atas jawapan yang saya anggap menepati hasrat soalan dan perbahasan. Cuma setelah 5 hari kita berbahas, saya terfikir bahawa takkanlah tanah wakaf kita
tidak sebanyak yang kita dengar kerana banyak orang mewakafkan tanah di merata-merata tempat. Suatu ketika dalam tahun 60-an, isu pendaftaran tanah wakaf ini menyebabkan banyak tanah wakaf diwakafkan oleh individu, keluarga dan sebagainya, tetapi tidak termasuk di dalam pendaftaran di bawah main mana-mana negeri. Jadi untuk kita unlock the value dengan izin tanah wakaf ini supaya ianya tidak tinggal dormant begitu, apakah langkah yang kita boleh buat secara segera supaya kita terus memanfaatkan dan dapat dilaksanakan apa yang seperti dijawab oleh Menteri tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Hatta Ramli. InsyaAllah dalam perbincangan di antara Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang saya sendiri pengerusikan, InsyaAllah kita akan bincangkan isu berkaitan dengan pendaftaran ini dan melihat inisiatif-inisiatif yang lain yang boleh kita bincang secara bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri untuk pastikan semua usaha-usaha ke arah pembangunan wakaf ini benar-benar dapat dimanfaatkan, insya-Allah. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang di-Pertua. Seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi sebelum saya menutup penggulungan perbahasan KSP RM ke-12 ini, saya ingin menegaskan bahawa Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama amat khawatir dengan tindakan sesetengah pihak yang mengeluarkan kenyataan yang bersifat menghukum pihak-pihak yang tidak sealiran fahaman dengan kumpulan masing-masing. Situasi ini akan mencetuskan bibit-bibit perpecahan yang lebih serius dan mengancam keselamatan negara. Saya selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku Pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI yang menggesa semua pihak, terutamanya pemimpin politik, agar mengambil tanggungjawab untuk memperkukuh perpaduan demi kesejahteraan negara. Semua pemimpin perlu akur dan menghayati sepenuh hati akan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor supaya semua pemimpin tidak memperalatkan agama bagi meraihkan sokongan yang akhirnya rakyat akan menjadi mangsa kepada perbalahan orang-orang politik. Selain itu, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga telah bertitah bahawa perbuatan mengeluarkan fatwa secara tidak bertanggungjawab oleh pemimpin politik juga perlu dihentikan demi memelihara perpaduan rakyat di negara ini. Oleh itu, saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua pihak agar lebih bertanggungjawab. Tan Sri Yang di-Pertua, boleh saya nak minta penjelasan sikit? Peringkat mana yang Wan? Yang saya nak dengar habis fatwa. Menteri itu belum habis ucapan berhubung dengan titah tuanku itu tadi. Dah terlajak fatwa dah tu. Takut terlajak je, tak apa. Saya sikit. Okey, baik. Oleh itu saya menyeru kepada, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Oleh itu saya menyeru kepada semua pihak agar lebih bertanggungjawab serta tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan ucapan yang boleh mencetus perbalahan, ketegangan dan kegelisahan dalam masyarakat. Apatah lagi kenyataan-kenyataan yang menyentuh urusan agama Islam dan kefatwaan. Sebarang perkara dalam urusan agama khususnya dalam bidang akidah dan syariah perlulah diserah serta dirujuk kepada pihak berkuasa agama Islam negeri serta para ilmuwan yang diperakui kepakarannya dalam disiplin ilmu tersebut. Semua pihak dipohon untuk menghentikan perbalahan serta persengketaan yang boleh memusnahkan perpaduan dan keamanan negara. Semua pihak perlu bersatu hati untuk membangunkan negara agar lebih maju, makmur, berdaya saing dan aman sentosa. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah menggerakkan seluruh agensi untuk memperkukuh kesatuan dan perpaduan umat Islam melalui pelbagai usaha dan inisiatif termasuk memperkukuh peranan institusi masjid dan surau sebagai pusat penyatuan ummah. Saya menyeru kepada semua pihak
agar mengemukakan buah fikiran serta idea-idea untuk membangunkan rakyat dan pembangunan negara. Hentikan segala kenyataan-kenyataan yang menyentuh sentimen keagamaan dan perkauman. Dalam konteks kemajmukan masyarakat, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama melaksanakan program-program dialog antara tamadun dan budaya untuk memupuk kebersamaan serta saling hormat menghormati antara satu sama lain. Islam adalah agama rahmah dan sentiasa menyebarkan semangat kasih sayang dan keharmonian dalam kemajmukan masyarakat. Sila Yang Berhormat. Okey, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya cuma nak minta sedikit penjelasan tentang fatwa. Ada dua saya nampak pandangan saya perbezaan di antara mufti mengeluarkan satu perkataan dikatakan fatwa dan satu lagi orang politik mengatakan satu dan ia juga dikatakan fatwa. Jadi soalan saya ialah di mana sebenarnya fatwa yang ditetapkan oleh Islam? Adakah contoh sebagai saya mengatakan sesuatu ia telah ditakrif sebagai fatwa, ataupun orang India, orang Cina mengatakan sesuatu tentang Islam dah ditakrifkan fatwa? Apa perbezaan di antara perkataan yang ditakrif yang dikatakan oleh bukan mufti dengan apa yang diputuskan oleh mufti? Itu soalan saya, Datuk Seri. Tan Sri. Datuk Seri Yang Di-Pertua, bolehkah saya tambah satu soalan untuk digabungkan dalam jawapan oleh Yang Berhormat Menteri berhubung wakaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Menteri, saya nampak dan saya dimaklumkan bahawa tanah-tanah wakaf ini yang berada di seluruh negara, sebahagian besarnya yang agak luas merupakan tanah-tanah di pendalaman yang mempunyai potensi untuk tujuan pembangunan pertanian yang boleh mungkin dibuat kerjasama melalui institusi koperasi ataupun institusi komuniti masyarakat setempat. Boleh ke perkara ini kita ataupun macam mana kita ni boleh nak gerakkan supaya kita memanfaatkan sebahagian tanah yang luas di pendalaman yang saya nampak wujud tanah-tanah wakaf ini supaya kita manfaatkan dalam konteks untuk membangunkan program pembangunan makanan sekarang yang kritikal, isu keterjaminan makanan dan lain-lain. Terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Saya ingat persoalan fatwa tu bagus diperjelaskan supaya masyarakat umum tahulah. Kadang-kadang orang politik cakap pun disebut fatwa juga. Apa istilah fatwa dalam undang-undang syariah ni? Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Muhammad Razali atas soalan yang dikemukakan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa di dalam Perlembagaan Persekutuan jelas menyebut bahawa persoalan berkaitan dengan agama Islam itu terletak di bawah bidang kuasa negeri. Dan dalam konteks ini adalah duli tuankulah yang mempunyai kuasa dalam persoalan berkaitan hal ehwal Islam ini. Dan di peringkat negeri-negeri pula, sekiranya persoalan itu melibatkan persoalan keadilan dan kehakiman syariah, kuasa itu diletakkan di bawah kuasa ketua-ketua hakim syar'i dan juga mahkamah-mahkamah syariah. Minta maaf Tan Sri, saya jelaskan dalam konteks Islam. Secara umumnya berkaitan dengan hal ehwal Islam supaya kita tahu bahawa di peringkat negeri itu ada tiga institusi yang berbeza, iaitu Majlis Agama Islam yang melibat yang mempunyai kuasa untuk menasihati duli tuanku berkaitan dengan persoalan Islam secara umum, termasuklah yang berkaitan dengan pengurusan wakaf dan sebagainya. Ada pun yang berkaitan dengan urusan kehakiman dan perundangan syariah yang itu terletak di bawah kuasa mahkamah-mahkamah syariah. Dan bahagian yang ketiga itu ialah persoalan berkaitan dengan persoalan hukum syarak. Dan berkaitan dengan persoalan hukum syarak ini, institusi organ yang ketiga yang terletak di bawah
kuasa negeri itu iaitu diserahkan kepada mufti-mufti negeri yang dilantik oleh duli tuanku. Jadi maknanya sekiranya persoalan itu melibatkan persoalan hukum syariat, maka orang yang paling layak yang mempunyai kepakaran untuk memberikan fatwa, menjelaskan isu berkaitan tentang hukum tersebut, maka ianya diletakkan di bawah kuasa mufti untuk memberikan pencerahan dan juga penjelasan. Balik kepada apa yang ditanya oleh Yang Berhormat Tun Razali tadi itu, persoalan berkaitan dengan sesuatu hukum, bagaimana nak ditakrifkan ianya melibatkan persoalan syariah, hukum syarak. Saya tidak menafikan Yang Berhormat berkaitan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan bila mana melibatkan sesuatu isu yang melibatkan hal ihwal Islam untuk pihak-pihak memberikan pandangan. Contohnya dalam konteks baru-baru ini Yang Berhormat sebut tentang ada isu berkaitan dengan orang bukan Islam yang membaca ayat Quran, merujuk kepada Al-Quran dan sebagainya untuk memberikan pandangan. Jadi yang inilah yang saya maksudkan tadi, contoh-contoh sama ada orang politik ataupun tidak yang melibatkan penentuan sama ada boleh ataupun tidak hukumnya perkara tersebut, maka perkara itu diletakkan di bawah kuasa mufti untuk mengeluarkan sesuatu fatwa. Fatwa ini maksudnya ialah dia melalui satu proses, dia melalui satu proses. Contohnya bila mana ada persoalan hukum, boleh ataupun tidak seorang yang bukan Islam untuk memberikan pandangan dengan merujuk kepada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatwa ini dia akan timbul apabila dirujuk persoalan tersebut kepada mufti yang kemudiannya akan membawa kepada jawatan kuasa, sebab dia ada jawatan kuasa fatwa. So jawatan kuasa fatwa ini yang dipengerusikan oleh mufti negeri-negeri akan membahaskan isu tersebut, dan apabila isu tersebut telah dibahaskan oleh jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh mufti tadi dan pandangan dikeluarkan, yang itu yang kita sebutkan sebagai fatwa. Dan kemudian fatwa tersebut digazetkan pula Tan Sri yang di-Pertua. Dan bila mana ianya digazetkan, barulah diwartakan, barulah dia capai kepada status fatwa tadi tu. Mana dia melalui proses tersebut. Yang saya katakan tadi itu untuk mengelakkan, sebab tu saya jelaskan 2 hari lepas, saya disebut supaya apabila timbul sesuatu isu yang menjadi keresahan di kalangan masyarakat, saya minta sangat-sangat supaya semua mufti-mufti ini memainkan peranan untuk tampil ke depan cepat untuk memberikan pencerahan kepada isu-isu tersebut. Mufti-mufti ini tak boleh berdiam diri macam tu, supaya bila mana vacuum ruang itu dibiarkan begitu saja tanpa saibu samaha mufti-mufti ini ke depan untuk memberikan pencerahan, maka akan datanglah nanti orang masing-masing akan berikan pandangan. So bila masing-masing berikan pandangan, maka akan menyebabkan kecelaruan dan keresahan di kalangan masyarakat. But once bila mana hakim, bila mana mufti tadi itu tampil ke hadapan dan segera untuk menjelaskan isu tersebut, maka kita harapkan supaya tidak akan lagi timbul persoalan di kalangan masyarakat, sebab perkara tersebut diselesaikan once and for all oleh individu yang telah diberikan kuasa dan autoriti di bawah undang-undang negeri oleh duli-duli tuanku untuk menjawab isu-isu berkaitan dengan Islam, dengan syariat Islam itu sendiri. Tan Sri, sikit lagi. Tak, saya tak nak lari daripada jawapan Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan orang politik berfatwa. Sebagai contoh, mudah saya bagi contoh terus senang. Kalau saya, Razali Idris, bukan ada background agama, mengatakan sekiranya kamu mengundi si A, fatwa saya haram. Apakah itu salah satu fatwa? Mudah. Contoh mudah.
Itu maksud saya sebenarnya. Itu mungkin Pak Tua tu. Ya, Muhammad, saya dah, ya, terima kasih Muhammad Datuk Azali. Saya dah sebutkan tadi itu, fatwa tadi dia melalui satu proses. Dia tidak capai kepada fatwa, sebab fatwa tadi dia kena lalui proses yang disebutkan tadi itu. Jadi itu pandangan yang diberikan, kan? Itu pandangan yang diberikan oleh individu ahli politik tersebut, kan? So jadi maknanya bila itu pandangan yang diberikan, sebab tu saya katakan isu sama ada mengundi satu-satu parti dan sebagainya, okey, dapat pahala ataupun dosa dan sebagainya, ini melibatkan persoalan hukum. Dosa pahala ini melibatkan persoalan hukum. Jadi sebab itu bila timbulnya isu tersebut, saya kemarin saya dah sebut dah, saya kata mufti-mufti ni kena ke depan, sebab mereka ni lah orang yang diberikan authority untuk menjelaskan isu tersebut. Jadi kena tampil. Jadi bila tak tampil ke depan dengan segera, maka ruang-ruang tersebut itulah akan diisikan oleh dengan pelbagai pandangan, dan ini akan menimbulkan kecelaruan pemikiran di kalangan masyarakat. Jadi saya simpulkan dia Muhammad Datuk Azali, maknanya fatwa ni dia melalui satu proses sehinggalah fatwa tadi tu diwartakan. Terima kasih Tan Sri. Saya lagi ada satu soalannya. Sebabnya negara kita adalah negara persekutuan. Tiap-tiap negeri mempunyai mufti sendiri. Tiap-tiap negeri mempunyai jawatan kuasa sendiri. Jadi macam mana menyelaraskan tu supaya di negeri ini lain, negeri itu tak berbeza? Macam mana? Terima kasih Tan Sri yang dipertua atas soalan tersebut. Betul Tan Sri, maknanya kuasa untuk mengeluarkan fatwa itu terletak di bawah kuasa negeri. Kita ada 14 mufti yang terbanyak di dunia. Malaysia ni yang paling ramai sekali mufti, ada 14 mufti. Tetapi Tan Sri, di peringkat persekutuan kita ada jawatan kuasa muzakarah di bawah MKI. Jadi jawatan kuasa muzakarah MKI ini dia akan mengumpulkan ke-14 mufti ini dalam jawatan kuasa tersebut. Jadi isu yang dibangkitkan, kalau Tan Sri yang dipertua masih ingat, isu berkaitan tentang baru-baru ni ada dua fatwa yang berbeza dikeluarkan oleh mufti Pahang dan juga mufti Pulau Pinang. So jadi isu itu akan dibawa ke jawatan kuasa muzakarah tersebut. Dibincangkan oleh 14 mufti berkaitan dengan isu tersebut dan akan diputuskan oleh jawatan kuasa muzakarah di peringkat kebangsaan. Kemudiannya bila ada keputusan dibawa ke Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam yang dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pengerusi MKI untuk mengendoskan fatwa ataupun yang diterima oleh jawatan kuasa muzakarah tersebut. Kemudian selepas daripada MKI akan terus dibawa kepada majlis raja-raja untuk tujuan pengendosan. Jadi dengan cara itu Tan Sri yang dipertua, fatwa tadi itu dapat diselaraskan dan diseragamkan di seluruh negara. Selepas tu ada apa tindakan lagi? Ada tindakan lain? Tak adalah berarti maknanya dah. Sebabnya tadi ya. Pulau Pinang kata ni, Pahang kata ini. Lepas itu yang orang dengar. Betul. Keputusan muzakarah tu tak disebut di mana-mana. Siapa yang tahu? Mesti ada publicity. Betul Tan Sri. Saya setuju Tan Sri. Yang tu pihak selepas daripada MKI bersidang Tan Sri, pihak JAKIM sebagai penyelaras kepada MKI akan mewar-warkan, memaklumkan tentang keputusan fatwa tersebut. Sebab kita nak tahu apa keputusan Majlis Muzakarah. Ya. Okay. Dia tidak selesai setakat tu Tan Sri. Maknanya bawa ke MKI dan setelah diendoskan oleh sebelum duduk ni dah siap kan. Majlis saja. Jawapan tadi. Minta maaf. Terima kasih. Membuat jawapan bertulis, tapi kalau boleh ditukan sebab banyaknya tanah wakaf ni untuk boleh dimanfaatkan untuk pembangunan. Terima kasih. Betul yang terima kasih Muhammad Tajuh Husin. Yang seperti mana yang berhormat Dr. Hatta Ramli itu, cadangan daripada yang berhormat tadi itu kita akan bawa dalam perbincangan bersama-sama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri di bawah Yayasan Wakaf Malaysia, dan kita akan putuskanlah di situ. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih banyak-banyak Obi. Terima kasih.
Okey, terima kasih. Okey, setakat ini Tuan Sri Yang di-Pertua, setakat ini sajalah penjelasan yang dapat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Sri Yang di-Pertua dan semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu-isu berkaitan hal ehwal agama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya juga senator, jadi saya boleh tanya. Yang Berhormat Datuk Amizan bin Muhammad Ali. Sila, Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi ucapan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat, ahli Dewan Negara yang telah terlibat dalam perbahasan sepanjang sidang khas kajian separuh penggal RMK 12. Dalam penggulungan ini saya akan menjawab beberapa isu yang telah dibangkitkan sama ada menyentuh pertanggungjawaban agensi-agensi di bawah bidang tugas saya secara langsung, mahupun isu-isu berbangkit tentang agensi-agensi yang telah diberi tanggungjawab kepada saya untuk membantu menjawab di Parlimen. Pada sidang khas KSP Dewan Negara kali ini, antara perkara berbangkit melibatkan beberapa agensi JPM di bawah tanggungjawab saya dan juga yang saya diminta membantu untuk menjawab di Parlimen adalah yang pertama, melibatkan bahagian hal ehwal Sabah Sarawak, BES Jabatan Perdana Menteri, yang kedua Jabatan Perkhidmatan Awam, yang ketiga Majlis Keselamatan Negara, yang keempat Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, kelima Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi PACU, seterusnya Agensi Keselamatan Cyber NAKSA, dan yang terakhir bahagian pengurusan hartanah. Tan Sri Yang di-Pertua, isu spesifik berkenaan MA63 telah dibangkitkan oleh YB Senator Paul Igai tentang tindakan kerajaan terhadap status pelaksanaannya. Ramai juga sebenarnya ahli-ahli yang berhormat, terutamanya senator daripada Sabah dan Sarawak, yang menyebut tentang MA63 sama ada secara umum mahupun perkara-perkara yang secara spesifik di bawah tanggungjawab kementerian dan agensi yang lain. Sebelum saya pergi lebih jauh, dua perkara yang ingin saya sebutkan, Tan Sri Yang di-Pertua. Pertama, saya ingin berkongsi fungsi dan peranan BES JPM. BES sebenarnya telah diwujudkan sebagai sekretariat kepada Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang fungsinya adalah untuk membuat penyelarasan di dua peringkat. Pertama, antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak tentang isu-isu yang dibangkitkan yang terkait dengan MA63 dan yang kemudiannya menyelaraskan koordinasi di peringkat kementerian dan juga agensi kerajaan di peringkat persekutuan untuk menyusul perkara-perkara yang telah berbangkit dalam Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63. Yang kedua, di awal ini juga Tan Sri Yang di-Pertua, saya fikir selain ingin merakamkan ucapan tahniah atas pelantikan YB Senator Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-19, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan pengiktirafan terhadap sumbangan Tan Sri Yang di-Pertua dalam agenda pelaksanaan MA63, khususnya dalam merealisasikan pindaan Perlembagaan Persekutuan Perkara 1/2 dan Perkara 160/2 semasa Yang Berhormat Tan Sri memimpin jentera di JPM bagi melaksanakan pindaan perlembagaan tersebut.
Yang kedua, saya perlu juga rakamkan pengiktirafan terhadap salah seorang ahli Dewan Negara yang juga terlibat secara langsung dalam peringkat awal menyusul secara rasmi hal-hal berkaitan dengan MA63 ini, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Seri Panglima Tan Sri Datuk Seri Panglima Anifah Aman, khususnya dalam pewujudan platform perundingan rasmi yang awal yang disebutkan Jawatankuasa Devolution of Authority JKDA, di mana Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Anifah merupakan pengurusi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Shukri. Tan Sri Yang di-Pertua bagi menjawab persoalan YB Senator Paul Igai, untuk makluman, sehingga kini sebanyak 7 perkara yang telah diselesaikan, sama ada selesai sepenuhnya mahupun selesai sebahagian dalam tempoh pimpinan Kerajaan Perpaduan, iaitu selesai sepenuhnya pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik di bawah arahan Perbendaharaan 182 AP 182 yang membolehkan kedua-dua agensi negeri ini melaksanakan projek-projek persekutuan pada kadar RM50 juta ke bawah. Yang kedua, penyerahan kuasa kawal sedia gas kepada Kerajaan Negeri Sabah. Dan yang ketiga, pelantikan wakil Sabah dan Sarawak dalam lembaga pengarah lembaga hasil dalam negeri. Bagi kategori selesai sebahagian, pertama, penyerahan kuasa kawal sedia elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah yang akan dimuktamadkan pada 3 Januari 2024. Yang kedua, pindaan Akta LHDN 1995, Akta 533 bagi melantik perwakilan tetap Kerajaan Sabah dan Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri yang akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan datang. Yang ketiga, semakan semula kadar pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak. Dan yang keempat, penyediaan garis panduan khas bagi Sabah dan Sarawak untuk urusan penyerahan semula tanah dirizabkan bagi maksud persekutuan di Sabah dan Sarawak. Bagi perkara atau tuntutan asas yang masih belum dimuktamadkan, tempoh masa bagi penyelesaian adalah tertakluk kepada proses perundangan berkaitan. Selain itu, tahap kesediaan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sabah dan Sarawak dari sudut operasi, sumber manusia, aspek kewangan juga merupakan aspek yang perlu diambil kira sebelum suatu perkara berkaitan MA63 dapat diselesaikan. Kerajaan sentiasa komited dalam memastikan perkara-perkara yang termaktub dalam MA63 dilaksanakan mengikut kerangka undang-undang, khususnya merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan dan juga laporan jawatankuasa antara kerajaan IGC. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Tuan Jaziri Alkaf Abdillah Safian membangkitkan isu penurunan kuasa dan autonomi dalam bidang kesihatan dan pendidikan. Sungguh pun perkara ini acap kali disebut dalam pelbagai platform. Sebenarnya perkara ini kali pertama telah dibincang secara khusus dengan pembentangan butiran syur dan tuntutan daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Haji Yusof pada 18 Julai 2023. Sebagai susulan, jawatankuasa teknikal telah mengarahkan jawatankuasa penyelarasan untuk meneliti butiran tuntutan yang telah dikemukakan oleh kedua-dua kerajaan negeri ini. Selaku pengurusi jawatankuasa penyelarasan, saya telah mempengerusikan mesyuarat koordinasi yang melibatkan agensi persekutuan iaitu Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan pada 28 Ogos 2023. Antara perkara utama yang telah diteliti adalah kedudukan item pendidikan dan kesihatan
dalam kerangka perundangan negara. Untuk makluman, perkara berkaitan pendidikan telah dinyatakan dalam laporan antara kerajaan, The Report of Intergovernmental Committee IGC pada Annex A Senarai 1 Jadual ke-9, item nombor 13 serta perenggan 17 IGC. Selain itu, perkara mengenai pendidikan turut diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Senarai 1 iaitu Senarai Persekutuan Jadual ke-9, item nombor 13. Manakala perkara mengenai kesihatan telah dinyatakan dalam laporan IGC pada Annex A Senarai 1 Senarai Persekutuan Jadual ke-9 item nombor 14, ia juga turut dinyatakan dalam Annex A Senarai 3 Senarai Bersama item nombor 7. Perkara mengenai kesihatan turut diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Senarai 1 Senarai Persekutuan Jadual ke-9 item nombor 14 dan Senarai 3 Senarai Bersama Jadual ke-9 item nombor 7 dan Senarai 3A tambahan kepada Senarai Negeri bagi Sabah dan Sarawak item nombor 18. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan akan mengangkat syur cadangan berdasarkan kepada kerangka perundangan yang disebutkan tadi dan juga butiran syur-syur yang dikemukakan oleh kerajaan kedua-dua negeri yang pada dasarnya kita bersetuju di peringkat awal ini untuk mencadangkan supaya satu platform tindakan bersama Joint Action Committee ataupun platform di antara Kementerian Pendidikan, Persekutuan Sabah dan Sarawak dan Kementerian Kesihatan Persekutuan Sabah dan Sarawak untuk meneliti bukan hanya di peringkat pelaksanaan tetapi di peringkat penggubalan dasar dan juga program untuk memastikan sungguh pun perkara berkaitan pendidikan dan kesihatan ini melalui kerangka perundangan merupakan senarai persekutuan, namun melalui Joint Action Committee ini kita mengharapkan supaya suara aspirasi dan juga pandangan daripada kedua-dua negeri ini melalui kementerian-kementerian yang bertanggungjawab di peringkat negeri dapat menjadi sebahagian daripada perancangan di peringkat dasar dan juga program bagi agenda kesihatan dan pendidikan nasional. Cadangan dan syur mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ini akan diangkat untuk pertimbangan Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63. Tan Sri Yang Pertua, berkaitan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, mempunyai perkhidmatan awam yang cekap, efisien, berintegriti, berprestasi tinggi merupakan antara agenda teras yang akan mendukung kejayaan bukan sahaja RMK 12, malahan banyak lagi rangka jangka sederhana dan jangka panjang negara di masa akan datang. Ini terbukti apabila tajuk mempertingkatkan kecekapan penyepaian perkhidmatan awam diletakkan dalam bab kedua dokumen lengkap KSP ke-12. Ia disusuli dengan niat yang nyata bahawa perkhidmatan awam merupakan pemacu utama kepada usaha merealisasi Malaysia mampan sejahtera dan berpendapatan tinggi. Dua ahli Dewan Negara telah membangkitkan secara spesifik berkaitan dengan perkhidmatan awam yang menyentuh bidang tugas Jabatan Perkhidmatan Awam. Yang berhormat Senator Dr. Lingesh Waran membangkitkan dua isu. Pertama, beliau mencadangkan supaya tiba masanya kerajaan menetapkan penempatan berdasarkan kompetensi dan bukan kekananan. Kerajaan sentiasa mengambil berat berhubung isu kompetensi, kemahiran dan kepakaran dalam urusan penempatan dan laluan kerjaya penjawat awam bagi memastikan semua urusan penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan dapat terus dilaksanakan dengan cekap dan sempurna. Urusan kenaikan pangkat melibatkan pegawai awam adalah berasaskan merit. Dalam mempertimbangkan merit seseorang pegawai untuk kenaikan pangkat, lembaga kenaikan pangkat akan mengambil kira kecekapan dan prestasi pegawai seseorang pegawai, kelayakan, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pegawai,
sifat-sifat peribadi termasuk kesesuaiannya dengan jawatan kenaikan pangkat itu, keutuhan, potensi dan kepimpinan pegawai serta kegiatan luar dan sumbangan pegawai kepada masyarakat dan negara. Jika terdapat 2 atau lebih pegawai yang diputuskan sama ada dari segi merit, kelayakan akademik atau pengalaman kerja yang berkaitan boleh diambil kira di samping kekananan pegawai dalam memberi pertimbangan kenaikan pangkat seseorang. Untuk makluman, pertimbangan bagi urusan kenaikan pangkat melibatkan semua pegawai awam adalah tertakluk atau punca kuasanya adalah peraturan-peraturan pegawai awam, pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan 2012, PUA 1 2012 dan peraturan ini diuruskan melalui lembaga yang penubuhan bidang kuasa dan fungsinya diwartakan melalui peraturan-peraturan lembaga kenaikan pangkat perkhidmatan awam 2010, PUA 75 2010. Jabatan Perkhidmatan Awam sedang mengkaji sistem saraan perkhidmatan awam melibatkan pembangunan kerangka kompetensi penjawat awam secara keseluruhannya. Ianya juga turut mengambil kira penambahbaikan urusan kenaikan pangkat bagi pelaksanaan secara telus dan adil. Syur yang berhormat akan dimasukkan untuk pertimbangan. Isu kedua, Yang Berhormat Senator juga mencadangkan agar kerajaan mewujudkan sistem pertukaran yang lebih prihatin dan satu pengkalan data yang lebih komprehensif supaya padanan boleh dilakukan dengan tepat dengan bantuan teknologi artificial intelligence. Sistem pertukaran pegawai awam pada ketika ini dilaksanakan berdasarkan permohonan pegawai dalam sistem Hermes. Bagi memastikan kebajikan pegawai diberikan perhatian dan mampu mencapai aspirasi kerajaan, JPA sedang melaksanakan proses penambahbaikan sistem Hermes, Human Resources Management System, yang akan mengintegrasikan data perkhidmatan awam secara lebih tersusun. Oleh demikian, elemen yang melibatkan proses pertukaran pegawai juga diambil kira dalam penambahbaikan sistem berkenaan. YB Senator Tuan Isaiah mencadangkan agar setiap kementerian mewujudkan peluang-peluang bagi golongan OKU untuk menyertai barisan pentadbiran pengurusan pelaksanaan setiap kementerian. Terima kasih Yang Berhormat Senator yang sangat konsisten memperjuangkan kebajikan golongan OKU di Dewan Yang Mulia ini. Dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada orang kurang upaya OKU adalah usaha kerajaan untuk memastikan inklusiviti dalam sektor awam. Melalui dasar ini, JPA memberi kuasa kepada pengurusan tertinggi setiap kementerian untuk melibatkan OKU sebagai kaki tangan kementerian mereka, membolehkan penyesuaian dasar mengikut keperluan dan keadaan kementerian. Ini merupakan langkah penting kerajaan dalam memastikan kepelbagaian dan inklusiviti dalam perkhidmatan awam Malaysia. Antara penambahbaik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, khususnya JPA, dalam memastikan kita dapat memenuhi dasar 1% yang disebutkan tadi. Yang pertama, JPA telah menyenaraikan sebanyak 191 skim perkhidmatan mesra OKU dalam garis panduan pemadanan jawatan dalam perkhidmatan awam kepada OKU. Pemadanan ini mengambil kira status kategori OKU untuk disesuaikan dengan pengisian sesuatu jawatan. Namun begitu, ianya tertakluk kepada inisiatif pembangunan kompetensi OKU bagi memastikan job match yang memenuhi keperluan tugasan. Yang kedua, pemantauan juga data dilaksanakan bagi memastikan agar agensi-agensi kerajaan dapat membuat pelaporan tentang pelaksanaan dasar 1% ini. Dan sukacita saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini, sehingga kini terdapat seramai 3,808 orang OKU yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam
di pelbagai lapisan grade dan skim perkhidmatan. Tan Sri Yang di-Pertua, isu berkaitan kuotas penjawat awam. Untuk sidang KSP kali ini, 2 orang ahli Dewan Negara telah bangkit berbahas mengenai isu kuotas penjawat awam. Saya akan menjawab perkara yang di bawah tanggungjawab bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri kerana terdapat kuotas-kuotas penjawat awam tertentu adalah di bawah bidang kuasa kementerian masing-masing. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan, Pertahanan, Kesihatan dan juga Kewangan. YB Senator Datuk Dr. Azhar bin Ahmad membangkitkan berkaitan isu kuotas kerajaan antaranya di kawasan Krian yang kebanyakannya telah rosak dan tidak diselenggara. Pengurusan kuotas kerajaan pada masa kini dikawal selia mengikut kementerian, jabatan dan agensi masing-masing. Namun bagi kuotas gunasama kerajaan yang menempatkan penjawat awam dari pelbagai agensi kerajaan di dalam sesebuah pembangunan kuotas, ia diuruskan oleh Jabatan Perdana Menteri melalui bahagian pengurusan hartanah BPH. Untuk makluman yang berhormat, terdapat unit-unit kuotas kosong yang telah diserahkan semula oleh penghuni asal kepada kerajaan memerlukan proses pembaikan, sama ada melibatkan pembaikan minor ataupun major sebelum boleh ditawarkan semula kepada penjawat awam yang memohon. Sesetengah unit kuotas yang dilihat rosak dan tidak diselenggara tersebut sebenarnya ada yang berada dalam status kerosakan major seperti keretakan serius, masalah kebocoran serta perpaipan yang serius. Maka dalam keadaan itu ia memerlukan pemeriksaan yang lebih terperinci oleh pihak Jabatan Kerja Raya selaku agensi teknikal bagi pihak kerajaan. Tempoh pembaikan tersebut menjadi lebih panjang kerana melibatkan prosedur kepakaran seperti penyiasatan forensik, khidmat pakar geoteknik, pemantauan keretakan aktif, proses perolehan dan kerja-kerja pembaikan di tapak. Bagi kuotas gunasama, apa yang telah diteliti oleh kerajaan buat masa kini adalah dengan mengambil langkah memendekkan tempoh kerja pembaikan kuotas kerajaan agar tidak ditafsirkan atau dilihat sebagai kuotas terbiar kerana tidak diselenggara. Kerajaan pada hari ini, kerajaan pentadbiran pada hari ini telah meningkatkan peruntukan penyelenggaraan untuk kuotas di bawah BPH. Kalau dilihat dari segi penyaluran peruntukan, pada tahun 2021 peruntukan adalah sebanyak 140.15 juta, 2022 154.51 juta dan bagi tahun 2023 peruntukan telah ditingkatkan pada kadar 214.40 juta. Berbalik kepada isu yang disebutkan di Krian, kita mohon agar yang berhormat dapat memberikan secara spesifik kuotas yang dimaksudkan supaya BPH boleh meneliti dan menyusul tentang perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat Datuk Dr. Azhar bin Ahmad. Tan Sri Yang di-Pertua, berkenaan perkara yang melibatkan pelaksanaan pembudayaan masyarakat madani yang dibangkitkan tentang pelaksanaan di peringkat agenda pendidikan akan dijawab dan sesuai dijawab oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan di peringkat perkhidmatan awam, untuk makluman, Institut Tadbiran Awam Negara Intan telah membangunkan modul latihan Malaysia Madani Perkhidmatan Awam. Modul ini bertujuan memperkukuhkan kefahaman konsep madani selaras dengan keperluan perkhidmatan awam. Pelaksanaan kursus Siri 1 telah dilaksanakan pada 11 hingga 12 September 2023 di Intan Kampus Wilayah Selatan dan akan diperluaskan kepada Institut Latihan Awam ILA utama yang lain. Tan Sri Yang di-Pertua,
berkenaan dengan unit penyelarasan pelaksanaan ICU. YB Senator Datuk John Ambrose ingin tahu mengapa projek tamu dongongon yang beliau perjuangkan yang telah diluluskan peruntukan sebanyak RM8.5 juta yang telah diluluskan oleh beberapa mantan Perdana Menteri yang lepas tetapi masih belum dilaksanakan. Semakan kita mendapati bahawa projek pembinaan semula tamu dongongon penampang Sabah telah diluluskan pelaksananya dengan kos 8.5 juta pada 6 Februari 2018. Walau bagaimanapun, projek ini telah dibatalkan pelaksanaannya selaras dengan surat Kementerian Kewangan bertarikh 29 Jun 2018 dan perlu dirujuk semula kepada Unit Perancang Ekonomi JPM. Pada 22 Mei 2020, projek ini telah diluluskan semula pelaksanaannya dengan kos asal dan Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah JKR Sabah telah dilantik sebagai agensi pelaksana projek. JKR Sabah dalam tindakan bagi memuktamadkan pelantikan perunding projek. Jadi saya harap Yang Berhormat Senator Datuk John Ambrose dapat menyusul perkara ini dengan JKR Negeri Sabah untuk meminta supaya proses pelantikan perunding ini dapat disegerakan. Yang kedua, YB Senator Puan Norita binti Sual ingin tahu berhubung inisiatif pengurusan tanah adat di Sabah. Untuk makluman, program pengukuran tanah Native Customary Rights di Sabah di bawah program khas anak negeri PKAN Sabah telah dimulakan sejak rancangan Malaysia ke-10. Sejak dari tempoh tersebut sehingga 2022, sejumlah 174.5 juta telah diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah. Bagi tahun 2023, Kerajaan Persekutuan terus komited dan meneruskan program ini dengan memperuntukkan sejumlah 10 juta kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi tujuan yang sama bagi membantu usaha kerajaan negeri dalam memelihara dan melindungi kepentingan anak negeri. Ini tidak termasuk peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta yang disalurkan berdasarkan penjimatan dalaman PKAN Sabah. Kerja-kerja pengukuran dilaksanakan oleh JTU Sabah dan antara rintangan dan kekangan utama yang dihadapi oleh JTU dalam proses pengukuran dan pemetaan di lapangan adalah seperti sebahagian besar kedudukan tanah adat Negeri Sabah berada di kawasan pedalaman yang melibatkan isu akses jalan masuk yang mencabar yang memerlukan penggunaan perahu, bot, rakit dan ada juga para pegawai JTU Sabah yang perlu untuk berjalan kaki untuk sampai ke destinasi pengukuran. Yang kedua, isu melibatkan pertikaian di antara ahli keluarga atau waris serta tidak wujud persefahaman sekian lama di antara ahli waris yang menyebabkan isu pengukuran tertangguh selain daripada faktor cuaca dan bentuk muka bumi yang mencabar. Dari segi kaedah pemetaan sebagaimana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator, pihak JTU menggunakan pendekatan participatory digital mapping dengan mengambil kira permohonan yang dikemukakan oleh penduduk melalui ketua kampung. Verifikasi sempadan tanah akan dilaksanakan oleh pihak JTU menggunakan kaedah pengukuran Global Navigation Satellite System GNSS dan Geographical Information System GIS bermula pada tahun 2021 bagi mempercepatkan proses pengukuran dan pemetaan tanah adat anak negeri. Antara kekangan dalam kaedah pengukuran ini adalah penubuhan rangkaian jaringan kawalan Continuously Operating Reference Station CORS belum mencapai tahap optimum dan kekurangan peralatan pengukuran seperti GNSS dan Total Station. Juga kekurangan sumber manusia
dan sistem pemprosesan data yang melibatkan GIS perlu dinaik taraf. Secara kumulatif sejak dari tahun 2010 sehingga 31 Ogos 2023, seluas 168,161.219 hektar dan 70,202 lot tanah hak anak negeri Sabah telah selesai diukur melalui program yang dilaksanakan. Tan Sri Yang di-Pertua, Lagi banyak nampak Yang Hormat. Banyak juga. Itu 30 second. Jadi mungkin isu-isu yang berbangkit yang lain saya akan jawab secara bertulis, Tan Sri. Dan saya boleh terima tu. Tapi jangan tunggu senator tu tulis surat dengan Yang Berhormat baru hantar. Ya. Baik. Hantar terus janji tu, tak payah dipinta lagi. okey, Tan Sri. Sebab dah disebut dalam Dewan. Bila disebut dalam Dewan, mana janji tu? Kena ditepati. Tak tunggu surat daripada senator tu lagi. Okey, terima kasih, Itu satu. Yang keduanya, yang lain tu minta tolong baca dulu. Cukup tak 30 minit ni. Terima kasih. Ya. Saya dah pakai 30 second tu tadi, boleh sambung 30 second. Okey. Terima kasih Tan Sri. Sebagai penutup, Tan Sri, sekali lagi kita ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua senator-senator yang telah membangkitkan isu-isu yang terkait dengan agensi di bawah kawal selia saya dan juga agensi-agensi yang saya dipertanggungjawabkan untuk membantu menjawab di Parlimen. Saya tidak habis beberapa perkara tentang ICU, kita akan jawab secara bertulis. Begitu juga yang melibatkan Majlis Keselamatan Negara dan juga NAKSA. InsyaAllah sebagaimana arahan dan peringatan daripada Yang Berhormat Tan Sri, kita akan menjawab secara bertulis sesegera yang mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Yang di-Pertua, Ya. saya ingin sedikit penyelesaian. Dia dah habis, Yang Hormat. Dia dah habis. Time pun dah habis juga. Tadi tadi yang berdiri, penting. saya tunggu Yang Hormat berdiri tapi tak berdiri. Yang Hormat minta maaf. Okey, saya pun ingatkan lagi lah. Kalau nak berdiri tu macam tadi. Berdiri dulu. Kalau saya kata duduk dulu. Lepas tu saya bagi peluang menteri menjawab. Tapi bila menteri dah duduk kata dah habis, mana tak ada lagi lah the floor to come back to me. Okey, saya jemput Yang Berhormat Tuan Rampal Singh, anak lelaki Kapal Singh. Izin Tuan Yang Bertua, bagi Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ahli-ahli berhormat yang telah menyertai dalam perbahasan kajian separuh penggal Perancangan Malaysia ke-12 KSP RM ke-12, iaitu seramai 10 ahli yang telah pun mengambil bahagian, dan saya memohon untuk menjawab isu-isu berkaitan di bawah tanggungjawab bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri ataupun BAHIU yang boleh saya menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi-agensi berikut, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Wilayah Persekutuan JWP, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia ataupun Mitra. Pertamanya, Tuan Yang Bertua, saya merujuk kepada persoalan ataupun isu yang ditimbulkan oleh YB Senator Dr. Haja Wan Martina binti Wan Yusof yang memohon penjelasan berkenaan. Pertama, dua perkara. Pertamanya, adakah prestasi Plan Anti Rasuah Nasional tidak efektif sehingga perlu diasaskan semula dengan nilai murni madani? Dan kedua, plan ini merupakan garis panduan yang tertakluk kepada pemakaian kementerian, dan adakah kerajaan
akan memperkenalkan akta berkaitan rasuah yang akan memberi tindakan dan pelaksanaan lebih tegas. Tuan Yang Bertuah, bagi persoalan pertama tersebut, untuk makluman yang berhormat, dengan izin The National Anti-Corruption Plan ataupun NACP dari 2019 hingga 2023 merupakan dokumen dasar yang telah dibangunkan sebagai satu plan strategik yang perlu dilaksanakan bagi tempoh 5 tahun mengikut garis masa yang berakhir pada tahun ini pada bulan Disember. Sehingga akhir bulan Ogos 2023, sebanyak 60.3% daripada 111 inisiatif yang digariskan telah berjaya dilaksanakan. Manakala baki inisiatif lainnya masih dalam tindakan sehingga berakhirnya tempoh plan ini. Dijangkakan sekurang-kurangnya sebanyak 90% daripada inisiatif ini akan dapat diselesaikan, manakala selebihnya akan melepasi tahun 2023 disebabkan beberapa faktor luar kawalan, terutamanya yang melibatkan pindaan perlembagaan persekutuan dan mana-mana undang-undang yang berkaitan. Inisiatif-inisiatif berkenaan akan diteruskan dan dibawa ke plan baru, iaitu Strategi Pembanteras Rasuah Nasional ataupun NACS bersama inisiatif-inisiatif lain yang sedang dirangka. Nilai-nilai murni madani yang dirujuk oleh ahli yang berhormat adalah bagi memperkasakan kesedaran anti rasuah pada semua peringkat usia untuk terus memajukan agenda kerajaan kini berhubung agenda tata kelola, integriti dan pembenterasan rasuah di negara ini. Berkenaan persoalan kedua, untuk makluman yang berhormat, dalam memastikan pelaksanaan perundangan berkaitan rasuah diberi keutamaan bagi pelaksanaan yang lebih tegas, kerajaan melalui Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah ataupun JKK-MAR yang kini dikenali sebagai Jawatan Khas Kabinet Tata Kelola Nasional JKK-TN telah setuju dengan beberapa show berhubung penggubalan dan penambahbaikan perundangan yang memberi manfaat kepada kesejahteraan rakyat serta meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Untuk makluman yang berhormat, Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah JAKMA ataupun JKK-MAR Siri 17 pada 6 Julai 2023 telah bersetuju dengan cadangan penambahbaikan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ataupun Akta 711 bagi memastikan saluran aduan yang lebih diyakini dan berkesan. Bagi menangani isu ketirisan hasil negara melibatkan perolehan kerajaan, Mesyuarat JKK-TN Siri 1 pada 14 September 2023 telah setuju supaya rang undang-undang perolehan kerajaan digubal dengan mewujudkan antaranya mekanisme aduan dan bantahan selaras dengan piawaian antarabangsa bagi memperkasa tata kelola perolehan kerajaan secara perundangan sekaligus meningkatkan kebertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam perolehan kerajaan. Selain itu, kerajaan telah turut bersetuju supaya Akta Kebebasan Maklumat digubal dan Akta Rahsia Rasmi 1972 dipindah sewajarnya bagi meningkatkan ketelusan pentadbiran kerajaan serta memberi akses kepada orang awam untuk memperkasa penyampaian perkhidmatan awam serta mendapatkan maklumat daripada badan awam dan juga kerajaan. Secara tidak langsung, langkah ini diambil bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam Tan Sri Yang Dipertua, serta menggalakkan. Boleh mencelah sikit? Yang berhormat, boleh mencelah sikit. Saya tak dengar, tapi semalam saya ada tanya dan saya kemukakan satu konsep dalam isu rasuah. Dalam Islam disebut ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi, yang menerima, dua-dua tu teruk. Malahan kalau dalam dadah yang memberi itu lebih ya, pengedar itu lebih kritikal. Jadi saya minta komen sikit daripada Menteri, Timbalan Menteri berhubung dengan isu itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berkenaan dengan isu pemberi dan penerima rasuah, saya akan menyentuh berkenaan perkara itu sebentar lagi.
Secara tidak langsung, langkah yang saya telah pun merujuk tadi diambil bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam serta menggalak mekanisme pelaksanaan yang berkesan dan holistik. Saya juga merujuk Tuan Yang Bertuah kepada persoalan YB Senator Tuan Aknan anak lelaki Etup yang ingin tahu dua perkara. Pertamanya, usaha kerajaan untuk menaikkan indeks persepsi rasuah ataupun CPI daripada 61 kepada 25 dalam tempoh 3 tahun, dan kedua, perundangan-perundangan melawan rasuah yang akan dilaksanakan dalam tempoh masa terdekat ini. Bagi menjawab soalan pertama Tuan Yang Bertuah, untuk makluman yang berhormat, kerajaan menyiasarkan kedudukan ke-25 teratas buat Malaysia dalam CPI dalam Selamat pagi. Urusan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK DUN N67 Jepak Sarawak. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Amar Haji Muhammad Asfia bin Awang Nasar, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, berhubungan dengan kekosongan luar jangka kerusi DUN N67 Jepak Sarawak. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan satu pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N67 Jepak Sarawak hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kerusi tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi Dewan Undangan Negeri N67 Jepak dibuka bermula dari hari ini, 25 September 2023, Isnin. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis dan petugas media, tarikh tutup adalah 18 Oktober 2023, hari Rabu. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah 4 Oktober 2023, hari Rabu. Dan bagi kategori 1C, iaitu agensi dan organisasi, tarikh tutup adalah 9 Oktober 2023, hari Isnin. Bagi menjalankan proses PRK DUN N67 Jepak Sarawak, SPR telah melantik seorang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 3 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 2 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya PPKPR yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya DPPR yang akan digunakan untuk PRK DUN N67 Jepak adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan Jun 2023 yang dikemas kini sehingga 15 September 2023. DPPR bagi PRK DUN N67 Jepak mengandungi seramai 22,804 orang pemilih. PRK DUN N67 Jepak Sarawak memerlukan peruntukan sebanyak RM2 juta. Bagi maksud menjalankan PRK DUN N67 Jepak Sarawak, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti yang berikut. Tarikh red 25 September 2023, hari ini, hari Isnin. Hari penamaan calon 21 Oktober 2023, hari Sabtu. Hari undi awal
31 Oktober 2023 hari Selasa dan hari mengundi adalah pada 4 November 2023 hari Sabtu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Rasuah seperti yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat tadi. Itu adalah statistik terkini yang telah pun didapati. Saya merujuk kepada persoalan Yang Berhormat Senator Dato' Paul Igai. Sedikit lagi Yang Berhormat, mohon izin, yang betul. Menteri. Pemberi, penerima, dua-dua tu root cause. Tetapi sehingga ini apabila perbicaraan kes rasuah, bila dijatuhkan hukuman pada penerima rasuah, tentu kita akan tahu siapa pemberi rasuah. Jadi sekarang seolah-olahnya pemberi rasuah yang mengharap projek, penerima rasuah yang mengharap duit, yang mengharap duit itu yang sebenarnya yang sekarang mendapat dikejar habis-habisan, yang menghulu rasuah untuk mendapatkan projek seolah-olah mereka selesa. Saya minta pencerahan itu sebab saya tak fikir bila orang tu sudah diterima, sudah disahkan dia menerima rasuah, tentu ada orang yang memberikan rasuah. Mohon pencerahan. Saya seperti yang saya katakan tadi, Yang Berhormat, dari segi praktikal adalah susah untuk mendapat ataupun kita perlu mendapat keterangan daripada pengadu bagi mencapai satu sabitan selepas dituduh. Dan secara lazimnya pengadu itu merupakan pemberi. Tetapi yang seperti yang saya telah pun maklumkan kepada Yang Berhormat tadi, memang terdapat kes-kes di mana pemberi juga telah pun diberi ataupun dituduh dan disabitkan. Seperti statistik yang telah pun saya kemukakan tadi dari 2019 hingga 2023 tersebut. Jadi bukannya semestinya pemberi tidak akan dikenakan tindakan. Ada kes-kes di mana, in fact ada banyak kes juga di mana mereka juga dituduh, juga disabitkan. Tetapi itu adalah isu-isu dari segi praktikal yang timbul, yang lazimnya timbul dalam perkara ini. Saya merujuk kemudiannya kepada persoalan Yang Berhormat Senator Dato' Paul Igai ataupun cadangan daripada Yang Berhormat tersebut yang mencadangkan agar kerajaan mengkaji dan menyemak semula undang-undang sedia ada dan lapuk. Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, pembaruan undang-undang merupakan satu proses yang berterusan. Dalam konteks ini, setiap ataupun sistem perundangan sebuah negara tidak boleh kekal sebagai statik, malahan perlu selaras dengan keperluan semasa berdasarkan kepada perkembangan ekonomi, sosial, teknologi dan politik sebuah negara dan global secara umumnya. Oleh yang demikian, dalam proses pembaruan undang-undang adalah amat penting untuk memastikan undang-undang digubal, turut mengambil kira keperluan dan suara di peringkat akar umbi, terutamanya pengguna undang-undang tersebut. Begitu juga dengan sesuatu perpindahan serta pemansuhan yang dicadangkan. Perlunya dengan izin Ketua fit for purpose dan selaras dengan keperluan semasa. Justru sebarang pindaan atau pemansuhan undang-undang sedia ada atau pengenalan undang-undang baru perlu mempunyai asas yang kukuh berdasarkan libat urus yang komprehensif dengan pelbagai pihak berkepentingan. Pada masa ini, proses penyemakan dan pembaruan undang-undang termasuk penetapan polisi dilaksanakan di peringkat kementerian ataupun jabatan agensi masing-masing sebelum dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk proses penggubalan, pindaan ataupun pemansuhan. Dalam melangkah ke hadapan, kerajaan sedang meneliti, Tuan Ibu Ketua, keperluan sebuah suruhanjaya undang-undang ataupun Law Reform Commission bagi memastikan keberkesanan proses penyemakan dan pembaruan undang-undang. Dengan adanya satu suruhanjaya undang-undang seperti di United Kingdom,
maka proses reformasi undang-undang akan menjadi lebih berfokus, berpusat ataupun centralized, menyeluruh ataupun holistik dan juga cepat. Perkara ini berada dalam kajian kerajaan pada masa ini. Oleh itu, segala langkah dan usaha dalam mengkaji dan menyemak semula undang-undang sedia ada dan lapuk akan dilaksanakan secepat mungkin oleh kerajaan Madani bagi memastikan undang-undang Malaysia sentiasa kekal relevan serta memenuhi kepentingan rakyat Madani. YB Senator Dato' Seri Dr. Mujahid bin Yusof ada mencadangkan agar kerajaan memperkenalkan anti-discrimination law dengan izin dan juga perundangan dengan izin anti-hate speech supaya kebencian antara kaum atau agama dapat dibendung. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan mengambil maklum akan cadangan ahli yang berhormat berhubung mewujudkan perundangan anti-discrimination law. Walau bagaimanapun, perundangan ini adalah satu yang perlu dikaji dengan lebih mendalam untuk negara kita dengan mengambil kira sensitiviti dan keperluan semasa. Bagi perundangan anti-hate speech, sesuatu perundangan yang digubal perlu mengambil kira hak kebebasan bersuara yang juga terjamin di bawah perkara 10(1)A Perlembagaan Persekutuan. Namun kebebasan bersuara ini bukannya bersifat mutlak. Ia boleh disekat di atas antara lain alasan dan tujuan yang termaktub di bawah perkara 10(2)A Perlembagaan Persekutuan di mana Parlimen boleh menggubal undang-undang yang menyekat hak kebebasan bersuara bagi tujuan antara lain untuk menjamin keselamatan ketenteraman awam, memelihara prinsip moral dan menentang penghinaan mahkamah, menentang fitnah dan menentang pengapian apa-apa kesalahan. Perkara 10(4) Perlembagaan Persekutuan juga memberi kuasa kepada Parlimen untuk menggubal undang-undang bagi melarang persoalan beberapa perkara sensitif seperti hak keistimewaan orang Melayu ataupun Raja-Raja Melayu. Kebebasan bersuara juga boleh disekat bagi mengekang apa-apa kegiatan yang bersifat subversif seperti mana-mana yang diutarakan di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan dan juga melalui proklamasi darurat seperti yang dinyatakan di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Tuan Yang Bertuah, pada masa ini terdapat beberapa undang-undang sedia ada yang mempunyai peruntukan bagi menangani unsur hate speech seperti di dalam Kanun Keseksaan Akta 574, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Akta 301, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dan juga Akta Hasutan 1948 iaitu Akta 15. Walau bagaimanapun, perundangan-perundangan sedia ada ini dilihat sebagai tidak mencukupi dalam menangani provokasi 3R, iaitu dengan izin race, religion and royalty dalam menghadapi senario masa kini yang melibatkan dunia digital. Oleh yang demikian, sebuah task force perundangan telah ditubuhkan secara pentadbiran bagi membantu kerajaan dalam menangani isu provokasi 3R di Malaysia yang tidak dapat dibuktikan melalui perundangan yang sedia ada. Objektif task force tersebut, perundangan ini adalah untuk mengkaji keberkesanan perundangan sedia ada, cabaran-cabaran yang sedia ada yang dihadapi oleh agensi penguatkuasaan dari segi menjalankan siasatan serta pendakwaan, perundangan alternatif yang bersifat sivil serta model-model perundangan yang lain. Task force ini terdiri daripada wakil Kementerian Jabatan Persekutuan termasuk Bayu, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Perpaduan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri, Badan-Badan Peguam, Pertubuhan Masyarakat Madani CSO, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan ahli-ahli akademik yang berkepentingan dalam bidang ini. Kajian perundangan yang lebih terperinci akan dibuat khususnya terhadap undang-undang yang sedia ada termasuk
untuk memperuntukkan undang-undang berkaitan perintah mahkamah untuk mengeluarkan berita-berita yang mempunyai sifat provokasi dengan segera melalui penyerahan notis ataupun penyerahan perintah berkenaan kepada penyedia perkhidmat ataupun service providers dengan izin. Selain itu, kajian juga akan dibuat mengenai penggunaan Akta Hasutan Akta 15 tersebut supaya akta itu hanya digunakan bagi kesalahan provokasi terhadap institusi raja-raja. Tuan Speaker. Ya. Menteri. Saya tengok masa tinggal 7 minit. Saya ingin mencelah. Apa diizinkan oleh Tuan Speaker untuk saya mencelah bagi soalan yang diajukan? Ya. Menteri nak bagi laluan? Boleh. Boleh. Terima kasih. Boleh. Menteri, saya minta duduk ya. Ya. Sewaktu. Okey, terima kasih. Saya kira di dalam Dewan ini kita semua bersetuju bahawa akta yang memperuntukkan untuk anti-hate speech, anti-discrimination adalah satu keperluan. Saya memahami constraint yang disebut, kengkangan yang disebut oleh Timbalan Menteri. Cuma saya ingin jelaskan di sini. Pertama, bila kita kata perlu kepada perundangan itu, kita tidak menyatakan ia boleh disalahgunakan kerana di dalam perundangan itu perlu ada satu tahap pendakwaan yang sangat tinggi. Mesti ada bukti bahawa dia itu memang sengaja untuk mencetuskan provokasi, seperti repetition, seperti memberi kesan kepada ucapannya itu kepada huru-haranya suasana. Bermakna ia bukan satu undang-undang yang biasa tetapi dia punya tahap pendakwaan itu sangat tinggi. Saya rasa itu boleh jadi input kepada jawatankuasa ini. Yang kedua, anti-discrimination law yang saya cadangkan itu lebih kepada semangat artikel 8 untuk menyatakan no citizen shall be discriminated by their colours, religion, faith, colour and origin. So, saya rasa itu perlu diperundangkan kerana ia datang sekali dengan isu 3R ini. Dan yang ketiga, saya rasa yang ini tak perlu buat kajian mendalam. Mencadangkan Akta Suruhanjaya Keharmonian Nasional. Satu body yang sifatnya lebih kepada mediasi. Ada isu-isu yang melibatkan 3R, maka adanya satu Akta Suruhanjaya yang mediate apa yang berlaku supaya kita tidak mahu dia dilanjutkan kepada isu yang lebih jadi lebih kritikal. Jadi yang kedua poin celahan saya, mohon izin, ialah kita kena ingat, akta yang ada ini memang dah tak dapat menangani isu 3R ini kerana akta itu dibuat zaman British. Akta Hasutan dibuat zaman British. Colonialism punya mentality. Dia melihat rakyat sebagai subjek dia yang dia nak tekan. Tapi kalau ada satu undang-undang khusus tentang 3R, ia lebih bebas, dia lebih lihat secara spesifik masalah 3R yang kita hadapi. Akhirnya, saya mohon kepada jawatankuasa yang dimaksudkan oleh pihak Timbalan Menteri, rujuk kepada National Unity Consultative Council, di mana waktu itu saya yang mempengerusikan bahagian undang-undang. Saya orang yang seorang-seorang daripada pembangkang ketika itu dilantik, kalau masih ingat lagi. Ya, dan kita dah siap draft pun. 3 draft akta undang-undang kita dah siap. Pergi rujuk kepada Kementerian Perpaduan, di situ ada semua. Kita dah handle all the issues yang dibangkitkan. We are not going to reinvent the wheel all over again. Dan then datang lagi di sini, mungkin next session dia kata kita sedang membentuk jawatankuasa, kita akan meneliti. Lepas tu setahun dua pun tak timbul pun apa-apa dan 3R masih menjadi satu cabaran yang besar kepada negara kita. Itu mohon celahan saya dicatat dengan serius oleh pihak eksekutif. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mujahid. Pengalaman beliau jadi menteri dulu ada relevan di sini. Terima kasih saya mengucapkan ke Yang Berhormat. Memang itu cadangan-cadangan yang kukuh, yang baik dan kami akan mengambil kira apakah yang telah pun dicadangkan tersebut, terutamanya berkenaan dengan penglibatan Yang Berhormat pada masa dulu sebagai menteri di dalam bidang ini yang cukup kami bermakna dan kami akan mengambil maklum. Sekian. Terima kasih. Saya melangkah terus kepada persoalan Yang Berhormat Senator Tuan Haji Abdul Nasir bin Haji Idris yang mencadangkan supaya kerajaan memperkemaskan Akta Perkhidmatan Ahli Parlimen ataupun sepatutnya Akta Perkhidmatan Parlimen.
Bagan Bahayu dengan kerjasama Jabatan Peguam Negara AGC telah melaksanakan sesi terlibat urus mulai tahun 2022 bagi mendapatkan pandangan mengenai penggubalan RUU Perkhidmatan Parlimen ini. Sesi libat urus juga telah diteruskan sepanjang tahun 2023 bagi mendapat pandangan awal berkaitan parameter RUU ini serta bagi memperkemaskan lagi RUU ini. Bayu dalam proses mendapatkan kelulusan dasar dari Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Berdasarkan pandangan yang diterima, antara aspek yang dicadangkan dalam penggubalan RUU ini ialah autonomi pentadbiran dan kewangan serta perwujudan Majlis Perkhidmatan Parlimen bagi merancang dan memantau pengurusan serta pentadbiran Parlimen Malaysia di bawah skim perkhidmatan baru. Kesemua cadangan yang ditimbangkan telah mengambil kira pernyataan bahawa sebuah parlimen yang bebas adalah dijamin dalam perlembagaan persekutuan dan autonomi institusi yang melibatkan pentadbiran serta kewangan. Kerajaan Perpaduan komited untuk menegakkan autonomi institusi parlimen dan kewujudan semula akta ini merupakan reformasi undang-undang yang menterjemahkan komitmen ini selain memastikan semangat perlembagaan ataupun dengan izin Tuan Ibu Ketua, constitutionalism seperti pemisahan kuasa semak dan imbang dapat dijalankan dengan lebih teratur dan saksama. Saya terus menjurus kepada soalan YB Senator Tuan Aizia Analaki Jacobs yang mencadangkan agar golongan OKU diberi peluang untuk mengisi jawatan dalam DBKL bagi membawa suara dan juga idea golongan OKU tersebut. Tuan Yang Bertuah, dasar 1% peluang pekerjaan di dalam perkhidmatan awam kepada OKU telah menetapkan bahawa setiap agensi hendaklah memastikan pengambilan OKU dibuat sekurang-kurangnya 1% daripada jumlah pegawai dalam agensi tersebut. Dasar ini telah diperluaskan kepada pelantikan secara tetap sementara kontrak atau apa-apa kaedah pelantikan. Yang Berhormat Menteri, boleh saya mencelah Yang Berhormat Yang Bertua? Menteri. Masa dah, boleh cepat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri mengizinkan saya mencelah. Satu ya. Semasa perbahasan saya yang lepas, saya ada bertanya mengenai status pindaan RUU berkaitan isu kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu yang berwarga negara Malaysia. Satu, apakah inisiatif kerajaan pada hari ini dalam mempercepatkan dan membentangkan pindaan ini ke dalam parlimen? Serta apakah benar pindaan ini akan digabung dengan 11 pindaan yang lain? Jika benar, NGO tempatan telah membantah akan 11 pindaan tambahan digabungkan bersama pindaan berkaitan kewarganegaraan ini. Mereka mempertengahkan 5 senario iaitu termasuk situasi bayi yang terbiar yang perlu mendaftar untuk kewarganegaraan. Secara jujur, memandangkan pindaan perlembagaan ini akan melibatkan 2/3 majoriti setiap dewan. Tidakkah tindakan untuk menggabungkan pindaan ini akan menggugat pindaan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara dan oleh ibu yang berwarga negara Malaysia? Saya tahu YB sememangnya komited terhadap pindaan ini. Oleh itu, saya mohon pindaan ini dibawa ke parlimen terlebih dahulu untuk memberi keadilan buat para ibu dan kanak-kanak Malaysia. Terima kasih. YB, walaupun soalan itu tidak berkenaan dengan perbahasan ini. Itu jawapan saya. Ini I think di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Yeah. Dan itu mereka akan memberi jawapan. Tapi boleh saya just menggulungkan. I know mohon penjelasan Tuan Yang Bertua sebab Datuk ada berkenaan dengan berkaitan perbahasan ni. OKU. Perbahasan ni memandangkan YB Menteri masih tak jawab lagi soalan yang saya kemukakan. Satu berkenaan dengan DBKL. Tak ada, saya dah jawapan tapi masa tak sempat. Saya rasa kita bagi masa 2 minit tambah untuk jawab. Sebab penduduk kota nak dengar jawapan tu. Tak bukan. Ya. Sekiranya boleh saya diizinkan 2 minit, mungkin saya boleh
habiskan dengan isu tadi dan juga isu Putrajaya tadi. JWP. Berkenaan dengan OKU tadi. Abang Azia tunggu Menteri jawab dulu baru. Ya, boleh saya habiskan berkenaan dengan isu OKU tadi. Ya. DBKL telah melaksanakan proses pengambilan pekerja yang merangkumi kelayakan akademik bangsa dan termasuk juga yang melibatkan golongan OKU. Sehingga kini terdapat seramai 53 OKU yang telah dilantik di DBKL melibatkan pecahan seperti berikut. 2 orang di kumpulan pengurusan dan profesional, 21 orang di kumpulan sokongan 1 dan 30 di kumpulan sokongan 2, iaitu 53 orang keseluruhannya. Jadi ini kebanyakannya akan bergantung kepada jenis keupayaan orang yang membuat permohonan OKU tersebut untuk masuk ke dalam jabatan-jabatan yang berkenaan. So, memang ada movement ataupun inisiatif untuk memasuk. Baik, bertemu kembali bersama saya Khairul Hafiz langsung dari Parlimen, dan ketika ini di Dewan Negara berlangsung berkenaan sesi perbahasan kali ini adalah sesi jawab oleh menteri-menteri yang berkaitan untuk membahas dan juga memberi jawapan kepada setiap persoalan berkaitan dengan KSP RMK ke-12. Kalau mengikut kepada aturan yang kita lihat pada hari ini, susunan giliran menjawab ada seramai 26 menteri daripada kementerian yang berkaitan untuk menjawab setiap persoalan yang dibincangkan di Dewan Negara pada hari Rabu dan juga Khamis lalu. Dan pada hari ini, Isnin dan juga esok Selasa akan diselesaikan sesi perbahasan ataupun sesi soal jawab menteri-menteri yang berkaitan, yang akan diakhiri esok insya-Allah oleh Kementerian Ekonomi yang akan menggulung kepada sesi perbahasan dan juga sesi soal jawab berkaitan dengan KSP RMK ke-12. Dan sempat kita bawakan kepada anda ketika ini dimulakan oleh Menteri Agama, diikuti Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan juga tugas-tugas khas, dan ketika ini timbalan Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi. Dan setiap ahli Dewan Negara diberi masa selama 30 minit untuk menjawab setiap persoalan yang dibangkitkan selama 2 hari pada minggu lalu dan selesaikan pada minggu ini dan juga hari ini dan juga esok. Dan sudah tentu banyak persoalan yang kita lihat, antaranya dalam soal hak kewarganegaraan juga disebut sebentar tadi, soal-soal berkaitan dengan soal agama, fatwa dan sebagainya, semua dijawab dengan cermat di Dewan Negara, dan sudah tentu ianya akan diteliti satu persatu sebelum dibawa kepada peringkat bacaan seterusnya di persidangan yang akan datang. Dan itu sempat kami bawakan kepada anda, dan anda boleh terus tonton kami di saluran berita RTM untuk sepanjang perbahasan yang berlangsung di Dewan Negara, dan untuk streaman langsung menerusi laman web dan juga ataupun dengan izinnya website yang kami sediakan kepada anda, dan muat turun RTM, klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih baik dan sebagainya. Baik, seterusnya kalau boleh kita kongsikan sekali lagi, 26 kementerian dipilih untuk menjawab kepada setiap persoalan dalam sesi perbahasan hari ini. Anda boleh tonton kami hari ini dan juga esok bermula jam 10 pagi di saluran TV1, dan ketika ini kita akan menangguhkan siaran di TV1 dan akan diteruskan kepada pautan dan juga siaran yang kami sediakan kepada anda. Itu sahaja dapat kami kongsikan kepada anda. Sekian sahaja daripada saya Khairul Hafiz Yunus, Malaysia Madani, tekad persaudaraan penuhi harapan. Jumpa lagi. program. Dan pencapaian ini